أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 6. Muka surat 6, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 6. Percaya yakni mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati. Itu percaya, itu iman, rukun iman yang keenam, percaya. Adapun perkara yang kita percaya, yang kita mengaku putus di hati ni, sama ada timbul di ingatan ataupun tidak, itu pergi kepada maqam ihsan. Itu cerita bab lain. Kita cerita bab iman, percaya dengan makna mengaku putus di hati. Kena faham lah hak berkaitan dengan menjiwai, merasai, meresap di ingatan syuhud mata hati. Itu cerita bab maqam ihsan. Kita duduk tajuk iman. Kita ada Islam, iman, kemudian ihsan. Kemudian ihsan ni ada maqam dia pula. Ni cerita maqam ihsan. Hak timbul di ingatan syuhud di hati, zauq pecah di hati, hak wujdan, hak tu semua tu adalah maqam ihsan. Itu cerita bab iman, yakni percaya mengaku putus di hati. Walaupun hatinya lalai, hatinya lupa, hak tu tidak berkait dengan pembicaraan iman. Percaya dengan makna mengaku putus di hati. Ni kalau letak molek ni jangan buat celaru sini, punah ranah pegangan. Percaya sekalian perkara, segala-gala perkara, tidak terkecuali, walaupun perkara itu besar ke kecil, perkara yang berlaku di bumi ke di langit, yang berlaku di dunia di akhirah ke, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, tidak terkecuali walaupun sebesar kuman, sebesar habuk, sekalian perkara. Diperjelaskan laginya baik dan jahat. Bila sebut sekian perkara ni baik dan jahat lah, sekian perkara. Diperkuatkan laginya kesemuanya, kesemua sekalian perkara. Sekalian perkara, baik dan jahat, kesemuanya, kesemua sekian perkara daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian terhasil jadi daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Allah perbuat ni dengan muwafaqah, dengan bersetuju, selaras iradahnya, kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Tuhan kehendak, bila Tuhan netu, bila Tuhan letak, pada sedia kala. Sekalian perbuatan Allah, Allah perbuat sebagaimana perkara yang Allah Ta'ala telah tentukan, telah tetapkan, telah putuskan, telah susung segala-gala pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah. Sekalian perkara perbuatan Allah
Perbuatan Allah selaras dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sesat pembicaraan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, yang muwafaqah, yang selaras dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengetahui segala-gala perkara, iradah menentukan segala-gala perkara. Ilmu mengetahui pada sedia kala, iradah pun menentukan pada sedia kala. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketentuan Allah mustahil berubah sama sekali. Ketentuan azali di iradah, di ilmu Allah mubram, putus dah segala-gala perkara yang tergantung mu'allaq adalah di catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Kemudian sekian perkara ni baik dan jahat. Ini pegangan kita, percakapan yang baik daripada Allah, yang jahat daripada diri kita sendiri. Kemudian pergi pula kepada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Allah keesaan pada perbuatan dengan makna semua perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apabila semua perkara yang berlaku perbuatan Allah, maknanya perbuatan selain daripada Allah tidak berkah sama sekali. Perbuatan selain daripada Allah tidak berkah sama sekali, walaupun perbuatan sebesar-besar makhluk Allah iaitu malaikat sekalipun tak berkah sama sekali. Dan kita Arba'in fi Usuluddin Mazali mengatakan, jikalau berhimpun sekalian malaikat bekerjasama dengan sekalian jin, sekalian syaitan, sekalian manusia hanya untuk menggerakkan dan mendiamkan hanya satu benda yang sebesar zarah, nescaya lemah, sebab makhluk tak berkah sama sekali. Makhluk lemah, yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat sekalipun, jangan kita berpegang bahawa malaikat memberi berkah. Sebab malaikat ni menjadi penolong Allah, pembantu Allah, pekerja kepada Allah, kaki tangan bagi Allah untuk menjalankan pekerjaan Allah di langit dan di bumi. Maknanya Allah tidak istighna, Allah tidak terkaya daripada selain daripada Allah, iaitu malaikat. Berarti bukan sekalian perbuatan Allah, berarti tidak keesaan pada perbuatan, sebab sebahagiannya adalah perbuatan malaikat yang diumpamakan dengan pembantu penolong bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang yang jadi bulat mata-matanya, malaikat pun tak berkah. Dan sekarang ni makhluk berkah ke tak? Yalah, makhluk tak berkah, tapi malaikat pun tak berkah juga. Dan malaikat ni Tuhan ke malaikat ni makhluk? Malaikat ni khalik, Tuhan yang menjadikan, ataupun malaikat ni makhluk, benda yang dijadikan oleh Tuhan? Yelah, malaikat betul lah makhluk juga, tapi takkan malaikat pun tak berkah? Jadi kejutan. Kan malaikat yang kita duk ngaji tugas-tugas malaikat, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, malaikat yang mana ni, meniupkan roh, mencabut roh, malaikat yang meniup sangkakala jadi hancur segala-galanya, tiup sangkakala yang kedua jadi bangkit kembali segala-galanya. Kemudian malaikat pula menjalankan tugas di padang mahsyar contohnya. Kemudian malaikat pula menjalankan tugas dalam syurga, dalam neraka.
Ada malaikat yang jaga syurga, ada malaikat yang jaga neraka. Kan kita nak ngaji kan tugas-tugas malaikat. Kita nak ngaji tugas-tugas malaikat. Kita nak mengaji berkaitan dengan malaikat. Yang pertamanya kenal Tuhan dulu, bukan kenal malaikat dulu. Kenal malaikat dulu. Permulaan agama kita mengenal Allah. Allah Khaliq yang menjadikan. Dan Allah menjadikan tu apa dia? Allah menjadikan Khaliqu kulli syai'. Allah menjadikan segala-gala perkara. Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Semua perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Kejap sini barulah kita ngaji malaikat pula. Bila kejap sini kita ngaji malaikat, dok terpesonglah kitanya. Tiba-tiba pergi pada cerita malaikat. Jadi malaikat ni memang jadi macam pembantu. Tuhan berilah keupayaan pada malaikat. Dia sama ada malaikat, sama ada manusia, kedudukannya sama. Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih, ada yang kurang. Hak lebih para rasul, para anbiya. Kemudian baru pergi pada ketua-ketua malaikat. Kemudian baru pergi pada auliaul bashar. Manusia dikasih kasih Allah, sahabat ke aulia ke. Kemudian pergi kepada awamul malaikah, malaikat orang ramai. Dan pergi pada awamul bashar, manusia orang ramai. Itulah sama je. Kedudukan tu ada hak lebih, ada hak kurang. Aulia illah, kekasih-kekasih Allah lebih daripada malaikat. Malaikat hak biasa-biasa inilah. Bukan malaikat Jibril, Mikail, Israfil tu bukan tu. Malaikat 10 tu tinggi daripada aulia illah. Tapi hak paling tingginya para rasul, para anbiya ni. Manusia dengan malaikat sama saja. Malaikat ada tugas. Kita ngaji tugas malaikat. Manusia ada tugas ke tak? Manusia ada tugas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ada keupayaan, manusia ada keupayaan. Allah jadikan keupayaan di malaikat, Allah jadikan keupayaan di manusia. Ni keupayaan ni, tenaga yang ada di kita ni samalah. Malaikat makhluk Allah, manusia makhluk Allah. Malaikat ada tugas, manusia ada tugas. Malaikat ada keupayaan, manusia ada keupayaan. Sama saja. Tugas kita mengabdikan diri kepada Allah. Tuhan letak keupayaan di kita ni, tenaga di kita. Lepas tu macam mana pegangan kita? Adakah keupayaan yang Tuhan letak di kita ni yang memberi berkah? Tidak. Samalah keupayaan di malaikat pun tak beri berkah. Tuhan letak tapi tak beri berkah. Semua yang berlaku keesaan pada perbuatan, semuanya perbuatan Allah. Terhasil kerjaan yang malaikat lakukan, itulah Allah buat. Terhasil pekerjaan yang ditugaskan kepada kita, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada beza, tak ada lebih, tak ada kurang. Tak ada lebih, tak ada kurang. Sebut kata makhluk, sama aja, lemah. Sebut kata makhluk, tak ada bekas sama sekali. Sama aja sebut kata makhluk. Walaupun makhluk tu malaikat sekalipun. Yang menjadikan hanyalah Allah. Allah saja Khaliq yang menjadikan segala-gala. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak mula-mula kita nak ngaji. Barulah cerita tugas malaikat. Barulah cerita tugas kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita ada keupayaan. Kita ada sunnah jemaah, memang kita berpegang. Allah jadikan upaya di tubuh kita. Kudrah di tubuh kita, tenaga di tubuh kita, rank di tubuh kita. Tapi tubuh kita makhluk, tenaga yang Tuhan letak di tubuh kita pun makhluk. Makhluk bekas sama sekali. Semua yang berlaku tetap perbuatan Allah
Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah keupayaan malaikat yang berkah, keupayaan di kita yang berkah, maknanya bukan kesemuanya perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanya separuh-separuh. Tuan letak keupayaan di malaikat, siap kerja Allah. Malaikatlah pula yang menjalankan tugas, yang beri bekah dengan izin Tuhan. Tapi bukan Tuhan dah buatnya. Tuan letak dah kerjaan Tuhan separuh saja. Tuan letak dah keupayaan di tubuh kita, beres kerja Tuhan. Lepas tu kerja keupayaan tubuh kita pula, siap dah kerja Tuhan. Allah mengizinkan keupayaan kita beri bekah. Tidak keesaan pada perbuatan. Bukan semua yang berlaku tu duduk di bawah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Duduk di bawah perbuatan makhluk, malaikat, manusia lah pulaknya. Mana Allah Rabbil Alamin? Allah Rabb. Ini kena kenal Rabb, kena Tuhan. Kena kenal Rabb Tuhan tu. Kita jemah dengan Tuhan. Ilah tu jemah dengan Tuhan juga. Rabb jemah dengan Tuhan juga. Rabb ni Tuhan yang hakiki, yang memiliki, yang menguasai, yang menjadikan, yang mencipta, yang mendidik, yang membela, yang mengasuh, yang mendokong, yang menyara. Tu Rabb. Hak ada ni semuanya marbuk bagi Allah, yang dimiliki, yang diatur, yang disusun, yang dilakukan, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rabbil Alamin. Tiba-tiba ni kerjaan malaikat, ni kerjaan manusia, ada tugas masing-masing. Tapi saat buat kerja malaikat dengan manusia ni bukan Allah yang lakukan, tapi Allah letak dah keupayaan, Allah mengizinkan malaikat dan manusia menjalankan tugas. Maka Allah bukan Rabbil Alamin. Tidak keesaan pada perbuatan, bukan kesemuanya perbuatan Allah. Perbuatan Allah setakat buat langit, buat bumi. Lepas tu yang menguruskan langit bumi ni, malaikat yang menguruskan langit bumi. Kemudian yang menyusun, mengatur di bumi sebagai khalifah manusia, Allah buat, Allah sudah mengizinkan, siap dah kerja Allah. Mana kerja Allahnya? Banyak kerja makhluk daripada kerja Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengizinkan, Allah membenarkan, Allah mengizin, Allah membenar. Allah buat ke tak? Dah ayah dah Allahnya. Allah hanya pantau sahaja, Allah hanya tengok sahaja. Oh, dia Allah ni sama dengan makhluk. Ni tak ada makrifatullah. Seumpama ni semayang puasa tak ada nilai pun. Memang kita akan cerita bab tugas malaikat, bab tugas manusia. Kita akan kata malaikat yang menurunkan rezeki, malaikatlah yang menghidup, yang mematikan. Itu tugas. Samalah kita cerita manusialah yang mengatur perjalanan di bumi Allah Ta'ala, sebab manusia dah dilantik menjadi khalifah. Kita cerita gitu. Tapi hakiki pegang kita tetap dah segala-gala perbuatan Allah, bukan malaikat yang berizki. Kita baca dah ayat Quran kan, wa yarzuqu man yasha, dah berizki Allah akan siapa yang Tuhan kehendak. Siapa Ar-Razzaq? Malaikat Allah Ta'ala. Kita baca dah kan, yuhyi wa yumit, menghidup oleh Allah, wa yumit, dan memati oleh Allah. Allah yang menghidup, Allah yang mematikan, bukan malaikat yang menghidup, yang mematikan. Malaikat yang mentadbir alam, mudabbirin dia panggil. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Pak malaikat dia bukan mudabbir, yang mengatur alam ni. Itu tugas zahir dia. Hakikinya yudabbirul amra minas sama. Siapa yang mentadbir? Allah Ta'ala yang mentadbir. Itu hakiki dia. Hak baca dalam sejadah tu kan, sejadah tak? Yudabbirul amra minas sama. Siapa yang yudabbir? Siapa yang mudabbirnya? Allah Ta'ala. Tapi cerita bab hak tugas hak zahir ni, Jibril, Mikail, Israfil, Israel yang mentadbir alam. Kita manusia ni pula yang mentadbir perjalanan di bumi ni. Kita yang pegawai takbir. Yaklah pegawai takbir, tak takbir pun. Tapi hakikinya pentadbirnya siapa? Allah Ta'ala. Tetaplah tu pegangan kitanya. Jangan pergi jumpa awak pegawai takbir. Takbir Allah Ta'ala, mudabbir Allah Ta'ala, bukan awak takbir. Mana kamu? Pergi jumpa ya? Kerja apa kalau jabat pegawai takbir? Kerja ke apa? Kerja ke apa?
Pegawai takbir tu kerja apa? Bukan pegawai jabat je dah. Sekolah ada kot dah. Bagian takbir. Takbir apa? Kita baca yudabbirul amru minas sama, Allah yang takbir. Tu hakiki dia. Dah kata hak ni pegawai takbir, hak ni yang mentakbir, itu hak zahir perbuatan kita. Malaikat yang mentakbir, itu hak zahir dia. Hakikinya segala-galanya perbuatan Allah. Jadi kita dah wayak malaikat ke manusia ke, itu tak ada salah apa pun. Malaikat yang menghidupkan, malaikat yang mematikan, itu hanya asbab zahir je. Hakikinya yang menghidup, yang mati adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup seseorang, selamat seseorang. Maknanya ni doktor yang usahakan berubat, selamat dianya, kritikal dah dianya. Tapi selamat siapa yang berubat? Doktor pakar. Doktor dia menghidupkan? Tidak. Tapi kita kata doktor zahir je. Dengan kepakaran doktor tersebut, dia dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Adakah doktor tu yang menghidupkan? Saat ni kata doktor pakar, itu asbab zahir, tak ada salah pun. Ni kena learning ni macam-macam. Hak pegangan salah pun ada. Hak cakap sikit pun tak boleh. Semua perbuatan Allah. Menghidup memati Allah. Cakap sikit pun benda ni doktor yang menyelamatkan. Kafir awak sebab yang menghidupkan Allah. Ni jeng pula pasal ni. Ni apa panggil apa? Ngaji sesak orang panggil. Ngaji karut. Ni belajar juga ni tapi karut. Tak boleh cakap langsung hak asbab zahirnya. Hak tak ngaji langsung pula berpegang makhluklah yang menjadikan bekal. Tu kafir pegangan. Sebab apa? Sebab tak mengaji perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan pula zahirnya memang perbuatan makhluk. Kalau tak mengaji bab pegangan, pegang hak zahir nayalah. Kita pegang tetap dah segala-gala perbuatan Allah. Hak asbab zahir ni kita cakap dari sudut asbab zahir saja. Jadi selamat kerana kepakaran doktor. Dengan dia ni teknologi ilmu sains. Dengan teknologi ilmu sains boleh selamat. Kalau zaman-zaman dulu memang matilah, adat kata. Tu kata adat kata, adat je. Adat kata mati. Macam dahululah orang nak bersalin kan. Kalau songsang ke songsang lah orang gitu. Ada, faham tak songsang? Di songsang ni ajaran songsang, tahu? Dipanggil ajaran songsang, ajaran terbalik. Ni apa? Kandungan songsang. Ni membawa pada kematian. Sekarang ni songsang tak jadi mati dah, dia melalui pembedahan pula. Jadi maknanya apa ni? Sebab dia ada peratus-peratus kan ni kematian ketika bersalin tu kan. Dia memang dia ni dulu kan peratus kematian ni kira ialah lebih daripada sekarang lah. Jadi peratus kematian bersalin sekarang rendah. Mari mana tu? Peratus kematian tu rendah. Mari daripada kecanggihan ilmu sains. Ilmu sains perubatan. Dengan ilmu sains perubatan ni lah maknanya kurang dah peratus orang ni perempuan yang meninggal pada masa ini melahirkan anak. Ini teknologi sains, kecanggihan sains. Itu percakapan asbab. Hak pegangan apa ilmu sekalipun tak bekal sama sekali. Kalau cakap kata dengan kecanggihan perubatan sains dapat menyelamatkan ibu yang bersalin, tak mati, tak ada salah. Itu hanya percakapan asbab. Berpegang kalau kata hak perubatan ni yang bekal. Kalau sebut kata berpegang, bukan hak perubatan. Berpegang nasi mengenyangkan, pisah memutuskan, api menghanguskan, pegangan di akidah pun kafir dah ijma' ulama. Ini kalau berpegang di akidah, tu tetap dah akidah kitanya keesaan pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Ngaji molek tu kemah dah. Bab cakap ngaji kata itu percakapan asbab. Percakapan hukum adi, hukum adat. Tu tak membabitkan pegangan.
Sebab itu dia panggil percakapan isnad majazi. Sandaran sementara kepada asbab zahir. Sebab apa kata isnad majazi je? Bukan sandaran hakiki. Qarinahnya mana? Buktinya mana? Orang yang cakap tu orang Islam yang beriman kan. Orang Islam beriman tu kan berpegang seumpama tu qarinah dia. Yang kata cakapan tu hanya cakapan majaz je, bukan sungguh. Tapi kalau orang kafir cakap, orang kafir, orang yang tak ada agama, orang yang sentiasa mempelekeh-lekeh menghina agama. Kalau orang tak ada agama, orang-orang yang kita kata orang kafir lah, dia bercakap makan nasi kenyang, itu cakap hakiki, isnad hakiki dia panggil. Hak dicakap nasi, dia pegang pun pasti nasi. Sebab apa? Orang kafir, dia bukan ada Tuhan. Tapi kalau orang Islam bercakap makan nasi kenyang, orang Islam cakap tu bukan hakiki sebenarnya tu, cakap majazi je. Dah kata cakap majazi, qarinahnya mana nak kata majah-majah? Hak sementara bukan sebenarnya, qarinahnya mana? Qarinahnya dia orang Islam. Takkan dia pegang pula hak nasi mengenyangkan. Dah cakap tu panggil majazi, tak ada salah pun. Tapi kalau orang kafir cakap memang hakiki. Dia bercakap nasi mengenyangkan, memang itulah pegangan dia. Sebab apa? Orang kafir nak ada pegangan kot mana? Tapi kalau orang Islam, cakap tu cakap isnad majazi sahaja. Sandaran sementara pada asbab zahir, hakiki pegangan segala-gala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Simple saja. Tapi sin ini bolong macam-macam. Contoh tadi lah. Simple saja. Segala-gala perbuatan Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Malaikat pun tak bekas lah. Yelah makhluk tak bekas, tapi takkan malaikat pun Allah. Kata kok mana lagi? Kejut dia dengar kata malaikat tak bekas juga. Kan malaikat tugas-tugas tu kan Allah. Dan kita pun ada tugas juga. Sama lah juga. Apa bezanya malaikat dengan manusia? Makhluk Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Kalau dia cakap tugas-tugas tu, itu hak orang isnad majazi belaka lah tu. Sandar kepada malaikat. Hakikinya Allah yang buat segala-gala perkara. Jangan letak malaikat ni penolong pembantu Allah, habislah. Tak kenal Tuhan, dia buat Tuhan ni macam manusia. Ada benda yang perlu kepada penolong pembantu. Kalau tak ada penolong, tak ada pembantu, beratlah kitanya. Tak ada tangan lah nak buat kerja. Dia ingat Allah pun balas tu juga barangkali. Jadi mana istighna terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-galanya kalau Allah perlu pada malaikat sebagai pembantu, sebagai penolong. Jadi letak molek bab pegangan, bab percakapan asbab. Kita yang mudah-mudah menghukum. Tapi tadilah orang Islam yang bercakap, nasi ke, pisau ke, api ke, obat ke, doktor ke, angin ke, apa ke, percakapan tu hanya percakapan isnad majazi, sandar sementara kepada asbab zahir, pegangan segala-gala perbuatan Allah. Tapi yang bercakap tu kalau orang bukan orang Islam, orang kafir, orang tak ada agama, memang dia cakap tu isnad hakiki. Dia cakap gitu, dia pegang gitu. Kalau kafir lah. Orang Islam kita jangan nak taumah pula. Faham tak? Orang Islam jangan nak taumah pula. Orang Islam pasti dia ada akidah. Segala-galanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala qada Allah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Ini dah kita sebut semula jadi. Kalau cakapan kapung kita panggil perkara, tidak ada perkara yang berlaku secara bahasa dia, secara peseng dia. Misal kita dua lah biasanya. Satunya pisau, satunya api. Misal tu pisau, api. Banyak lagi lah. Nasi, air, obat. Tiga belaka lah tu. Segala-galanya selain daripada tu. Tapi biasalah kita misalnya pisau dan api. Biasa kita. Maknanya tidak ada benda berlaku secara tabi'i semula jadi, dengan bahawa bukan pisau yang memutuskan, bukan api yang menghanguskan. Putus Allah yang buat, hangus Allah yang buat. Sebab tidak ada perkara yang berlaku secara semula jadi.
Ni pegangan ni. Kalau berpegang, ada perkara yang berlaku secara tabi'i, secara semula jadi, secara bahasa dia, secara peseng dia, bukan perbuatan Allah. Pisaulah yang memutuskan secara tabi'i, pegangan dia akidah. Apilah yang menghangus yang tabi'i, pegangan dia akidah. Itu kafir, ijma' ulama, tak ada khilaf. Semai puasa wajib diqadakkan kembali daripada umur baligh jikalau berpegang seumpama tu daripada umur baligh. Pergi Mekah tak ada lagi. Sekali sama hidup tak ada lagi. Kalau berpegang pisah api bekah secara tabi'i, pegangan. Ni pegangan ni. Kalau tercakap bahasa dia lah pisah maha tajam, luk putuh lah. Mau cakap bahasa dia sebelum jadi mau pegang ke? Dah cakap bahasa dia tu, bahasa dia kok sokmo-sokmo. Kok ada. Kalau pisah tajam, bahasa dia lah putuh. Kata kita tak nak hukum. Ini pegangan masing-masing. Kita letaknya, orang Islam yang beriman pasti tidak akan berpegang, pisah memutuskan secara semula jadi, api menghanguskan secara semula jadi. Pasti tidak kalau orang tu orang Islam yang beriman. Walaupun dicakap bahasa dia, api damai kuat gitu, campur pula dengan angin, rumah pula kayu je, sekejap licin, bahasa dia lah gitu. Ni cakapan. Bahasa dia lah angin kuat, terbang habis, cabut bokeh habis. Bukan kata atap rumah dengan rumah-rumah, dengan pokok-pokok, bokeh dengan umbi-umbi. So apa gitu? Angin kuat bahasa dia lah. Tu cakap asbab. Alam. Oh bahasa dia dah makan 2 pinggang kenyang tu cakap asbab. Bahasa dia dah minum air banyak pula hilang lah. Tu cakap asbab kau panggil. Tapi kalau berpegang perkara tu berlaku secara bahasa dia, di akidah masing-masing tidak berpegang Allah yang melakukan, tu kafir ijma' ulama. Jadi benda ni kita payahlah. Sebab cakapan dia tu bahasa dia. Pegangan ke? Tak. Lepas tu macam mana? Kan dia cakap gitu dia pegang kan? Apa kita nak syok-syok gitunya? Dia orang semayang bang. Pasti orang semayang bang ni dia ada akidah, pasti dia kenal Tuhan. Bak nak semayang bang kena ada akidah dulu. Kalau akidah tak mengaji semayang bang, tu adat budaya je tu. Bukan semayang bang nak sembah Allah macam mana. Tak kenal pun Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Allah ni macam makhluk, macam manusia berkali. Ada hak kerja Allah, ada hak kerja orang lain. Bukan hak Allah belaka. Sibuk Allah kalau Allah belaka. Jadi macam manusia Allah ni. Hebat mana pun dia, takkan kerja dia belaka. Kena ada penolong-penolong pekerja dah seseorang manusia walaupun hebat. Jadi kalau Allah pesen tu macam manusia Allah ni. Jadi hak tu hanya percakapan asbab zahir. Tak nampak bab pegangan ni masing-masing. Mana perkara yang berlaku secara tabi'i tidak ada. Secara semula jadi tidak ada. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam cakap ginilah, alam semula jadi. Alam semula jadi. Alam semula jadi macam mana ni? Hak jalan tu lah. Tu adat orang panggil. Tuhan buat gitu sokmo. Tu panggil adat. Tapi kita kata semula jadi. Adakah alam tu bekas? Tidak. Tapi cakap apa sebabnya? Faktor alam semula jadi. Dia kata. Tapi pegangannya macam mana? Dia ngaji bab sains ni. Bab sains tu ilmu zahir. Dan macam mana pegangan? Bukan kata nak ngaji sains ilmu dunia, nak ngaji fiqh tasawuf pun kena ada pegangan dulu. Nak ngaji fiqh tasawuf agama pun ilmu pertama ilmu mengenal Tuhan dulu. Ni nak ngaji ilmu dunia, ilmu sains, sama telah lah kena lepas sekalian fardhu ain hak syariat tu. Dia boleh ngaji ilmu lain. Lepas macam mana hak ngajar sains tu? Dia dalam ngajar dia sepenuh pengajaran dianya langsung tak sebut Tuhan. Hak kelas sains tu lah. Ni pernah ada di cikgu sains. Ustaz dah saya duk ngajar mengenai sains tu apa?
Yalah, saya ngajar tu tak ada langsung sebut Tuhan. Dalam kelas dia itulah dengan makmal dengan budak kilau kijaan dia tu kelas dia tu. Langsung saya dok sebut Tuhan ni. Maknanya hak kajian begitu begini. Tak ada sebut Tuhan sepatah pun. Jadi macam mana akidah anak murid-murid saya? Dia pusing. Akidah tetap dah mak ayah kena ajar rumah ni. Rumah. Lepas tu di sekolah tak ada mata pelajaran agama. Takkan tak ada mata pelajaran akidah. Dia lah kena cerita bab akidah. Lepas tu kalau saya nak cerita bab akidah, lagi bagus. Lagi bagus. Kat dia panggil ustaz lah pula pada cikgunya kata. Tak apa lagi bagus. Ada apa-apa. Nak agak ke ustaz ngajar akidah, nak percara nak apa. Cerita ke sains pula ajar ni sains begini. Ingat pelajar-pelajar jangan lupa ini hanya asbab zahir. Apa yang berlaku tu semuanya qada Tuhan. Cerita selit sikit lah, tak ada apa-apa. Akhirnya hak masa sains tu separuh ni cerita bab akidah. Cukup tahu tak selesai. Hak ni hak silibus dia. Buat apa tak selesai ni cikgu? Sains separuh, ajar akidah separuh. Tak bagus, tak ada masalah. Tapi akidah ni mak ayah ajar rumah lagi dah daripada 7 tahun. Lepas tu ada kelas agama pula di sekolah rendah, ustaz lah kena ajar akidah daripada kelas 1 lagi. Lepas tu masuk kelas sains ni, cerita bab asbab zahir lah. Cuma cikgu ni dia kata, pusing dia kata. Tak apalah kalau pusing, kaitlah dengan akidah, tak ada apa-apa. Tapi kalau dia sebut bab akidah pun, sains, kelas lain pun sama juga. Kelas lain tu kelas sains. Kalau kita kata kelas apa? Kelas memasak. Apa? Kelas masakan. Kelas masakan tau. Ni hak bukan sekolah dak, kelas masakan ni kelas dewasa kalau apa mari. Kelas masakan. Cikgu hak ngajar masakan tu. Dia ada sebut dak Tuhan. Sesedap rasa buah bahan cukup begiang jadi sedap begiang. Ada tak sebut Tuhan? Ada tak? Tak pernah masuk kelas masakan. Ada tak sebut Tuhan? Jadi sedap manis ni Tuhan yang buat. Jadi kemasing ni Tuhan yang buat. Jadi kepedah ni Tuhan yang buat. Sebab bukan gula yang memaniskan, gula makhluk tak bekas, manis Allah buat. Bukan garam yang memasingkan, masing tu Allah buat. Bukan pedah lada yang jadi pedah, Allah yang buat. Semuanya perbuatan Allah. Patut ada tak cikgu masakan sebut Allah sebut tak? Ke mana ni? Ni tak pernah jumpa hak kelas masakan ni. Hak saya pernah jumpa hak kelas sains. Cikgu sains dia jadi main rusing. Hak pernah saya jumpa. Kita banding dengan kelas lain. Kelas masakan, kelas jahitan contohnya. Kelas jahitan. Ada tak dia cerita Tuhan? Tak ada lah, benang. Itulah jarung. Kan ada sebut Allah. Kerana kelas jahitan. Meseng. Dia sebut ke meseng jahit dia tu lah. Meseng dia bekas ke? Benang dia bekas ke? Jarung dia bekas ke? Betul? Beduk meseng, benang, jarum. Sama je. Itu asbab zahir belaka. Kalau masuk kelas pertanian. Kan? Kalau kelas pertanian. Dia cerita bab benih, paja. Gitu dia ceritanya. Benih, baja. Dia bekas ke? Nak cerita ke apa? Kelas ke apa lagi? Awak timbul sains tu lah. Orang biasa dia sebutnya sains je. Sama je kelas lain pun. Kelas panggil apa ni? Hak jenis hak baiki ni. Baiki kereta, baiki motor, apa tu? Baiki barang elektrik. Dia ada kelas juga tau. Dia ada kelas ke tau? Panggil kelas ke apa? Kelas kemahiran. Hak jenis baiki itulah. Kelas kemahiran. Jadi hak baiki kereta ke, baiki motor ke, dia cerita ke mana? Dia cerita lah. Ni alat ni. Alat ni kalau bubuh jadi gini. Kalau alat ni punah jadi kereta jadi gini, motor jadi gini. Kan gitu?
Elektrik ni pula, alat ni, buah motor ni kalau ni rosak jadi gini kalau harga ni. Beri bekas belaka tu. Beri bekas dak. Dak apa tu? Mana Allah Taala? Tu panggil ilmu zahir, cakapan asbab zahir. Pegangan semua yang berlaku tu Allah buat, bukan motor, bukan alat tu. Itu time belajar, time dia buat kerja pemain pula. Ni punah ni. Lagi dak tukar hak punah ni. Tak selesai. Gi tukarlah hak lain pun. Punah alat lain. Gi tukar alat lain. Habis duit lah jawapan dia. Takkan jadi selesai. Sebab ning ni sebenarnya punah. Tukar hak ni selesai. Berapa? Hak tu bekas ke? Yang memunahkan, yang menghidupkan, begitu ke? Itu panggil asbab zahir belaka tu. Pegangan tetap dak. Nak contoh ke apa lagi? Itu dunia, ilmu dunia, ilmu sains ke, ilmu masakan ke, ilmu pertanian ke, itu hak ilmu dunia, ilmu zahir, ilmu dunia. Baiklah kita pergi pada ilmu agama. Kita pergi pada ilmu agama. Kita ngaji pekoh. Air mengangkat hadas. Air menyucikan najis. Bukan gitu? Bukan air yang menyucikan najis. Bukan air yang menghilangkan najis. Bukan air. Air ni. Kalau kita istinja dengan air, hilang habis dia punya air najis, dia punya sifat najis. Kalau kita istinja dengan tisu, dengan tisu mana ni? Tisu yang kasar. Kasar yang boleh menghilangkan air najis. Nak cerita semua ni, air bekas ke? Tisu bekas ke? Ada tak ustaz ngajar pekoh tu, hujung ni royak, air tak bekas, Tuhan yang menghilangkan najis tu. Tuhan yang menghilangkan air dan sifat najis masa istinja. Tuhan yang menghilangkan, bukan tisu, Tuhan. Ada cerita gitu? Betul? Macam mana? Nanti berpegang air bekas, tisu bekas. Kita nak ngaji tahu pekoh, ngaji akidah dulu. Faham tak tu? Bukan kata ilmu sains, ilmu dunia je. Ini cerita ilmu agama. Cerita bab air, cerita bab tisu apa semua. Kemudian kalaulah kita ambil semayang, ada getah, ada sisik. Ini yang menghalang air sampai kepada anggota wuduk kita. Getah sisik ni boleh bekas ke? Yang boleh menghalang air boleh ke? Tak boleh. Lepas tu dalam kitab pula, dalam kitab Bidayatul Hidayah, contohnya pakaian yang menutup aurah. Pakaian menutup aurah. Dah Allah yang buat tak nampak. Bukan pakaian. Pakaian tak boleh bekas. Lepas tu kan tak usah pakai lah. Kau tahu tak nampak boleh tak usah pakai. Pakaiannya bulat belakang. Tapi sebenarnya adakah pakaian yang menutup aurah? Dah Allah yang buat. Tak nampak aurah tu, bukan pakaian yang buat. Itu hak pegangan kitanya. Sebab makhluk tak bekas sama sekali, pakaian tak bekas sama sekali, tertutup aurah, Allah yang buat, bukan pakaian. Ini pegangan kita. Tapi kalau cakap bab pekoh, pakaian lah yang menutup aurah. Nak cerita apa lagi? Ini semua cerita zahir belaka ni, walaupun dalam ilmu pekoh sekalipun. Dalam ilmu tasawuf pula, nak menyucikan dalam, boleh menyuci ke amalan-amalan kita, zikir-zikir kita? Tak, suci Allah buat, bukan hak amalan tu buat, Allah yang buat. Tu pegangan kita. Hak sebabnya zikir kita lah yang menghilangkan kotoran dalam. Itu cerita asbab. Tapi yang bekasnya, yang menghilangkan kotoran dalam, Allah yang buat. Segala-gala perbuatan Allah. Jadi bukan kata ilmu sains, ilmu dunia, ilmu apa yang cakap asbab zahir, ilmu agama pun sama. Zahir belaka itu cerita. Ilmu pekoh ke, ilmu tasawuf ke. Tapi pegangan kita keesaan pada perbuatan. Tak sudut tanya apa-apalah.
kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Bidayatul Hidayah, bukan pakaian yang menutup aurah, Allah yang menjadikan aurah kita tidak nampak. Sebab apa? Sebab pakaian makhluk tak bekas. Tapi hukum fiqhnya pakaian syarat sah solat menutup aurah dengan pakaian yang menutupi warna kulit. Pakaian itulah yang menutupi warna kulit. Jadi pakaian yang bekas pula tak. Yang berlaku kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tu pegangan. Patut ngaji air apa semua tu, itu hukum syariat zahir. Tak boleh tinggal lah tu. Samalah nak suruh menutup aurah, itu hukum syariat zahir. Tapi pegangan kita yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Ni cerita panjang je ni. Poinnya keesaan pada perbuatan. Gi panjang ke sains ke gi apa ke, poin utamanya keesaan pada perbuatan yang berlaku semua Allah buat. Hak dia cakap tu, hak dia royak tu, itu hanya asbab zahir, hukum zahir saja. Okey. Mana? Sebab itulah kalau kata percaya berpegang di akidah ni, kena ingat, kena mari di hati, syuhud di hati, memang pakai gila situ ialah. Nah, yang berlaku ni semua perbuatan Allah. Ni, setiap saat ni semua perbuatan Allah. Kita nak ingat macam mana? Ni bukan hak di kita ni, hak berlaku semua ni. Hak bangunan tak terbalik, bangunan ni dia kukuh, semua Allah buat. Bukan tiang buat, bukan paku buat, bukan seming buat. Semuanya Allah buat. Lepas tu nak genung, nak ingat. Tu kata kita cerita bab pegangan, bukan cerita bab ingatan. Ingatan ni bergantung kepada maqam ihsan masing-masing. Kalau orang ajar je, kita dengar orang ajar berpegang, mestilah kena ingat. Ataupun dia ajar, dia kata saya mengajar akidah, saya tidak akan pisahkan antara pegangan dengan ingatan. Bundulah, tak usah mengajilah. Itu bukan. Memang kena pisahkan antara pegangan dengan ingatan. Sebab pegangan ni permulaan agama, ingatan tu maqam ihsan, itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam aulia, ingatan tu. Apa tak mau pisahkannya? Kena pisahkan. Kalau kita nak ngajar apa? Nak ngajar ilmu pegangan, cerita bab pegangan, cerita bab akidah. Kita nak baca kita apa? Kita hakiki, kita hakikat. Cerita bab syuhud, cerita bab zauq, cerita. Tapi ada kedak, ada warnanya, amalan pun tak berapa mana. Tapi bolehlah cerita dalam kitab yang membicarakan bab hakikat. Tapi kalau kita dok ngajar kitab tauhid pegangan, cerita tauhid pegangan, saya tidak akan pisahkan pegangan dengan ingatan, itu bukan. Itu bukan ajaran tauhid yang sebenar. Itu kena bundur. Dan kalau kita salah panggil tempat kita orang bawa seumpama tu, sebutilah bukan. Kita kena faham boleh ni kita cerita pegangan. Ingatan, kecak, menjiwai, merasai di dalam, itu cerita bab maqam ihsan. Ihsan pun tak lepas lagi. Itu maqam ihsan. Kita cerita bab iman. Ni dalam parti paridah kita, Islam, iman, ihsan. Ihsan pun tak lepas kitanya. Maqam ihsan lagi jauh. Kita cerita bab iman, kepercayaan. Semua yang berlaku ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Makna walaupun kita ambil masa ni lama, dekat sejam pun, tak lagi dia ada poin. Tak ada poinnya. Apa ilmu cerita pun, tak kira ilmu sains tak sains pun. Poinnya, pegangan kita tetap dah. Segala-gala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang berlaku secara tabi'i, secara semula jadi tidak ada. Berpegang ada perkara yang berlaku secara tabi'i semula. Pegangan di akidah, itu pegangan yang kapi ijma' ulama. Tapi kita nak pegang ni perbuatan Allah ni, kena ada ilmu. Bayangkan kalau tidak diajar dengan ilmu akidah yang gaib ni. Sebab Allah yang memutuskan, bukan pisau. Allah yang menghanguskan, bukan api. Itu perkara yang gaib. Faham? Macam mana kita nak berpegang Allah yang buat, bukan pisau, bukan api yang buat.
Ini kena tanam dengan ilmu akidah. Ini ilmu akidah fardu ain, hak pertama-tama hak wajib kita ajar pada anak kita. Kalau tidak ajar ilmu ni, dia pakai hukum zahir. Zahirnya apa? Pisau lah. Daripada kecil lagi mak kita peringat, jangan main pisau tajam, nanti luka. Tengok, kita royak dah pisau yang melukakan. Ialah itu sebab zahir. Nah, memang sungguhlah dia teratih main luka sungguh. Tengok kan pisau tu kan tajam, pesan dah jangan main degil juga. Tengok dah luka dah tu, kena pisau. Mana itu sebab zahirnya. Tercakap seumpama tu, kalau kita tak ajar di pegangan yang berlaku tu semua Allah buat, macam mana nak berpegang Allah buat? Ni kata kita kena ajar ilmu yang pertama-tama kepada anak kita, ada ajar kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah buat dah ni. Putus Allah buat, luka pun Allah buat. Tu pegangan. Kena cerita. Kalau ada ajar ni, dia akan berpegang hak zahir. Hak zahir pisau yang memutuskan. Dia pun berpegang dia akidah dia. Itu akidah yang kafir, ijma' ulama. Sama kalau kita cakap berapi, jangan main api. Dia panggil apa ni? Kecil panggil jadi kawan pun, besar jadi lawan pun boleh. Tahu? Itu pepatah ke apa? Pepatah. Kecil kawan, besar jadi lawan, begitu dah. Api ni hangus. Jangan duk main api hangus. Dan memang zahirnya, kalau kita buka ketah, memang hangus sungguh lah. Zahir dia gitu. Jadi macam mana nak berpegang? Hangus tu Allah buat, kalau tidak ditanamkan dengan ilmu akidah. Hak zahirnya memang api yang menghanguskan. Hak zahir. Jadi kalau tak ajar dengan ilmu akidah, mengenal Allah yang melakukan segala-gala, maka berpegang di akidah, api yang menghanguskan secara tabi'i semula jadi, itu kafir ijma' ulama. Angin contohnya, angin ikut luar ke, angin ikut dalam rumah ke, kipas angin. Hak zahirnya, angin itulah yang menyejukkan kita. Yang zahirnya, angin itulah yang menerbangkan benda-benda yang ringan. Kan gitu, hak zahir dia. Hak zahir dia, angin itulah yang menyejukkan kita. Dan angin tu juga, takkanlah angin luar, angin dalam pun, angin tu juga yang menerbangkan benda-benda ringan. Itu hak zahir. Tapi yang menyejukkan kita adalah perbuatan Allah. Yang menerbangkan barang-barang ringan ni pun perbuatan Allah. Jadi macam mana nak berpegang Allah yang melakukan, melainkan kena tanam dengan ilmu akidah. Kalau tak tanam ilmu akidah, pakai hukum zahir, anginlah secara tabi'i yang menyejukkan, anginlah secara tabi'i semula jadi yang menerbangkan benda-benda ringan. Waktu kafir ijma' ulama. Ini cerita kafir tidak beriman ni. Zahirnya orang Islam lah dianya, mak ayah dia Islam, main puasa laginya, tapi akidahnya kafir, kekal neraka selama-lamanya. Kalau mati dengan berpegang seumpama tu. Ni kadang-kadang akhir zaman ni ada orang dia takut. Dia takut benarnya nak tanya. Nak tanya sama-sama keluarga. Macam mana hak pegangan. Dia takut jadinya. Takut. Sebab apa? Kalau dia riwayat saya berpegang selama ni pisau yang membutuhkan cara tabi'i, Allah habislah. Dan memang ada orang yang dia benda-benda hak salah ni kita direct dengan Allah Ta'ala, kita bertaubat. Tak payah kita cerita ke orang lah. Tapi ada orang ni dia apabila dia berasa macam mana, yalah pegangan kapi, mayabang kena qada kembali. Jadi dia rasa macam berat sangat, dia nak macam nak luah lah. Ustaz, macam mana Ustaz? Memang saya pegang lama kening. Tak ada, bukan Allah yang memutuskan. Zahirnya pisah, memang saya pegang pisah secara tabi'i memutuskan. Memang saya pegang api secara tabi'i menghanguskan. Dan zahir dia gitu kan, saya pegang gitu. Allah tak pernah ajar pun kepada saya semua tu perbuatan Allah. Tak pernah ngaji agama.
Jadi saya tak pernah diajar pun bahawa semua yang berlaku itu perbuatan Allah. Tak ada. Bukan kata Allah yang memutuskan, Allah yang menghanguskan. Tidak ada. Memang saya berpegang secara tabi'i. Orang semayang bang. Orang semayang bang. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Kemudian saya pun telefonlah dengan tugu saya nak tanya. Kalau berpegang macam tu, ada tak pandangan-pandangan yang ringan sikit, solat tak payah qada, puasa tak payah qada. Tugu dak cerita pun bab tu. Dia cerita bab dia tak berpegang gitu tu. Dia cakap asbab je. Sekarang ni cakap asbab tu sama-sama semua orang. Sekarang ni dia mengadu dia berpegang begitu. Hak cakap asbab, memang semua orang cakap asbab. Pisau tajam, api kuat. Kan itu cakap asbab kan. Ni kat gini nak ibadat korban kat gini. Kalau pisau tu pisau hak mahal-mahal tu. Kan pisau mahal tu kan. Kita tak kena pisau. Orang beri pisau mahal. Allah mahalnya beratus. Allah, kita pergi pasar ni meriah aja pisau. Dia kata, tak sama. Tak sama apa bawa pisau. Balik di rumah ya sungguh. Kalau kita pun tak reti. Tengok kata pisau 100-200 tu kita kata bazir, buang duit. Kan pergi pasar di ringgit ke berapa ringgit pisau. Allah ni sampai ke ratus-ratus pisau. Tak sama dia kata. Sama buat pisau. Kena-kena tak sama. Jadi pakai pisau mahal tu. Masa semulihnya macam mana? Lacor je. Pada masa apa tu? Apa? Itulah orang tengah buat kulit-kulit tu apa? Lapar pada masa lapar. Laju je. Apa? Pisau tajam molek mahal. Semua orang cakap gitu belaka. Itu memang macam panggil cakap asbab, cakap adat. Tapi masa sekarang ni hak cakap gitu kita tak muskil dah. Sekarang ni dia royak dia berpegang gitu. Tunggu dak cari semacam. Tu kata dah. Kita orang Islam takkan berpegang pisau memutuskan cara tabi'i. Disuruh saya bawa hak orang tadi biar jumpa dengan tugu sendiri. Tugu nak tanya sendiri. Tapi tak percaya. Sebab tugu mengajar ni tugu di foto ni. Masyarakat dia hak ni barang jelas akidah. Takkan tak ada benda ni akidah. Jadi tugu tak percaya bahawa ada orang kita ni berpegang secara semula jadi pisau memutuskan, api menghanguskan. Dia tak pegang tu dia kata. Dia cakap adat aje. Kalau cakap adat dia kata cakap sama-sama. Tapi dia mengaku dia berpegang gitu. Tugu suruh panggil bawa pergi. Nak bawa pergi warna tu nak pergi foto ni kena ada pasport, kena ada apa. Satu hal lah pulaknya. Tak percayanya untuk guru sebab apa? Tak mungkin kita orang Islam mayabang ni berpegang perkara tu berlaku cara tabi'i. Sebab apa? Dia ada, masyarakat dia ada ilmu. Ilmu yang pertama mesti ilmu akidah. Bayangkan betul masyarakat kita ada segelintir yang seumpama tu. Ada segelintir yang seumpama tu. Boleh berpegang berlaku cara tabi'i. Dah tak mengaji dia kata, tak pernah belajar. Betul semayang tu adalah, ngaji Quran tu adalah dia kata. Tapi ngaji akidah tak ada kata dia. Kata pegang macam mana? Tabi'i semula jadilah. Faham? Tapi ini perkara raib. Raib kena tanam dengan ilmu akidah. Kena cerita dalam bab ni. Lepas tu dia bercakap dengan asbab zahir. Clear lah, tak ada masalah. Cakaplah pisau ke api ke angin ke nasi ke obat ke, cocok sejarum ke, cocok dua jarum ke, cakap tu asbab belaka tu. Tadi lah ajar ilmu sains ke, ajar ilmu apa ke, asbab zahir belaka. Ajar ilmu pekoh pun zahir dia gitu. Air batu yang menghilangkan najis, asbab zahir. Tuak jadi cuka dengan sendiri, asbab zahir. Tuak jadi cuka dengan ubuh obat, itu asbab zahir. Hakikatnya semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu je pegangan kita. Tak ada payah-payah. Ni nak cerita akhir zaman. Agama tinggal pada zahir, pada nama sahaja. Sampai peringkat Usuluddin tapok pun tak ada.
Hak zahirnya comel loteng. Uniform zahirnya comel loteng. Baguslah uniform agama. Tapi akidah ni tapak agama usuluddin tidak ada. Kenapa? Agama hanya pada zahir, pada nama sahaja. Tapi tidak ada agama. Jadi mana kalau semua perkara yang berlaku tidak ada berlaku secara tabi'i. Kalau berpegang berlaku secara tabi'i, secara semula jadi, itu akidah yang kafir, ijma' ulama. Dan tidak ada perkara yang berlaku secara ta'lil, secara illah, secara tupang turut, tidak ada. Segala-galanya berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung lagi hak berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Wallahu a'lam.